Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita nikmat kehidupan dan masih lagi kita dapat menunaikan tanggungjawab ibadat seharian kita, ya. Dan juga Allah SWT memberikan kita peluang untuk mendengar sedikit peringatan pada pagi ini. Moga-moga perkumpulan kita diberkati dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita pada pagi ini. Sebelum kita masuk kepada bab yang baru, kita akan habiskan sedikit lagi yang kita tinggalkan pada pertemuan yang lepas. InsyaAllah selepas ni kita akan masuk berkaitan bab yang ketiga, iaitu Al-Quran dan perubahan. Bila bila kita habiskan bincang berkenaan dengan bagaimana Al-Quran kita mendapat hidayah, bagaimana kita sambut hidayah daripada Al-Quran, maka selepas ini kita akan bincang bagaimana dengan hidayah yang kita dah dapat itu kita nak cetuskan perubahan dalam diri kita dan juga terhadap orang di sekeliling kita. Baik. Maka sebelum kita masuk dalam bab ini, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. صدق الله العظيم. Boleh rujuk kepada muka surat 12, ya. Yang mana Allah telah berfirman, maksudnya, maka ketika datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata pula, hendaknya Nabi Muhammad SAW diberi kitab agama yang diturunkan dengan sekaligus sebagaimana kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa AS. Bukankah mereka dahulu telah kufur, ingkar akan apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Mereka berkata lagi, kedua-duanya Al-Quran dan Taurat itu ialah sihir yang saling membantu, yang menyokong yang lain. Dan mereka pula berkata, sesungguhnya kami kufur, ingkar terhadap kitab-kitab itu semuanya.
Ya, sebagai penutup daripada apa yang kita dah bincangkan berkenaan dengan kisah-kisah umat yang terdahulu, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini turun khususnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada golongan Yahudi. Dan juga Allah SWT turunkan kepada golongan kaum kafir Quraisy dan menyamakan mereka dengan golongan Yahudi. Yakni Al-Quran, datang ni Nabi bacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka kata apa? Mereka kata alangkah baiknya, alangkah bagusnya jika diberikan kepada Nabi Muhammad ini sama seperti apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya. Antaranya adalah diberikan Al-Quran ini sekaligus, sebagaimana Nabi Musa mendapat kitab Taurat sekaligus. Dan juga dia beritahu alangkah baiknya jika Nabi Muhammad ini diberikan mukjizat seumpama Nabi Musa, yang mana mukjizat itu mukjizat yang dapat dilihat, kan? Contohnya Nabi Musa diberikan mukjizat tongkat, diberikan mukjizat tangannya pada tangannya, ya. Maka mereka nak merendah-rendahkan Al-Quran, ya. Akan tetapi Allah SWT sebut dalam mereka memperlekehkan Nabi Muhammad pada ketika itu, mereka juga kaum Quraisy dan juga kaum Yahudi sebenarnya kufur dan ingkar juga kepada kitab Taurat itu sendiri, kan? Dan mereka berkata ia adalah sihir yang saling menyokong. Maka di sini Al-Quran nak ceritakan kepada kita bahawa mereka ini akan orang-orang yang kafir, orang yang kufur kepada risalah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan sentiasa menaburkan pelbagai kekeliruan, kan? Dalam mereka nak lawan, mereka dah tahu bahawa agama ini benar, mereka akan cuba apa sahaja cara untuk mengelirukan manusia, untuk mencari kesilapan. Dan juga ayat Allah SWT yang lain, ya, berkaitan dengan orang-orang yang kufur ini juga Allah SWT sebut fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wama kanu munzarin. Mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi atau penduduk keduanya, dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi. Maksudnya di sini Al-Quran nak tunjukkan bagaimana dalam kisah-kisah umat terdahulu ini juga, ya, Allah SWT nak tunjukkan bagaimana adanya interaksi antara alam semesta dengan manusia itu, ya. Jadi ada sebagian ulama yang apabila mereka membincangkan ayat ini, dia mengatakan ayat ini tidak ditangisi oleh langit dan bumi itu pada hakikat. Maksudnya betul-betul bila orang yang tak beriman ini mati, maka langit dan bumi itu tidak ditangisi, tidak menangisi pemergian mereka. Dan ada juga yang berkata, pendapat yang lain berkata ia adalah satu bentuk perumpamaan, kan? Maksudnya apabila dikatakan langit dan bumi itu tidak menangisi mereka, ianya bermakna kehilangan dan kebinasaan mereka itu tidak dikenang ataupun tidak akan rasa sedih oleh siapa pun. Siapa pun tak akan rasa sedih atas kehilangan mereka dari kalangan manusia, kan? Maka kisah-kisah ini, ya, seharusnya kita ambil sebagai petunjuk, ya,
kan? Dia pun adalah satu bentuk yang mana Allah SWT banyak ulang dalam Al-Quran, bentuk-bentuk penceritaan Nabi-Nabi dan juga penceritaan kisah-kisah yang bukan Nabi. Baik, maka kita akan masuk kepada bab yang ketiga, iaitu berkaitan dengan Al-Quran dan perubahan. Bagaimana dan apa caranya Al-Quran itu boleh mengubah seseorang ataupun kita ataupun orang yang mendengar dan mencari kebenaran. Bagaimana kita nak dapatkan kebenaran itu? Sebagai muqaddimah, kita banyak dengar kisah-kisah khususnya para sahabat, kan? Bagaimana para sahabat yang dahulunya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas apabila mereka mendengar ayat Al-Quran dibacakan, maka seolah-olah mereka boleh terima dan berubah, kan? Berubah dan boleh terima Islam. Contohnya dalam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kisah pengislaman Sayyidina Umar. Bagaimana dia sebelum memeluk Islam, dia pun antara kaum Quraisy yang menentang dakwah Nabi, sehingga kan dia keluar pada satu hari itu, dia berazam bila kaum Quraisy sendiri sudah mula tidak tahan dan tidak boleh terima lagi dakwah Nabi, dia keluar pada pagi itu dan dia berazam untuk membunuh Nabi di hadapan Kaabah. Dia berazam untuk membunuh Nabi di hadapan Kaabah, dan ditakdirkan dalam perjalanan dia itu, dia lalu di rumah adik perempuan beliau, dan dia terdengar adik perempuannya sedang membaca Al-Quran. Dia terdengar adik perempuannya membaca bahagian awal surah Taha. Dan bila dia terdengar itu, terus dia marah lah, kan, sebab dia baru dapat tahu bahawa adiknya sendiri memeluk Islam. Maka dia pun masuk dalam rumah adiknya itu. Tapi sebelum dia buat apa-apa, sebelum dia, kalau tak, dia nak bunuh lah adik dia tu, kan? Sebab dah masuk Islam, dah tinggalkan agama nenek moyangnya. Tapi sebelum dia sambung lagi, sebelum dia buat sesuatu itu, dia minta kepada adik perempuan dia untuk bacakan kepada dia dahulu apa yang dia terdengar tadi. Dan dia pun nak tengok, kan? Nak tengok apa Al-Quran itu sebenarnya. Maka selepas dia membaca itu, Allah SWT pancarkan cahaya keimanan dalam hati dia, dan dia berubah. Dan daripada dia keluar nak membunuh Nabi SAW, akhirnya pada hari itu dia memeluk Islam. Dia bertemu Nabi dan dia memeluk Islam. Jadi benda inilah yang kita nak cuba faham, kan? Bagaimana adanya orang-orang yang apabila dia membaca Al-Quran dia boleh berubah. Maka bagaimana kita nak fahami dan bagaimana kita nak amalkan, bagaimana kita nak dapat benda tu, kan? Dan perubahan yang kita bincangkan ini tertakluk kepada setiap keadaan masing-masing lah, kan? Daripada yang tak berimannya kepada keimanan, ya. Untuk kita yang dah beriman ini, bagaimana kita nak terus meneguhkan iman kita, ya, dan menambahkan iman kita. Kerana boleh sahaja sebagaimana sebut dalam hadis, boleh saja seorang itu dia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dia berada antara dia dengan syurga satu hasta, tapi pada akhir hayatnya itu ditakdirkan dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa. Lantas dengan jarak yang dia sudah dekat dengan syurga itu, dia masuk ke dalam neraka, ya.
Maka ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya rasa kita pun dah banyak, kita pun tahu, ya. Allah Taala berfirman dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan suatu yang kamu tidak melakukannya. Amat besar kebencian di sisi Allah kamu memperkatakan suatu yang kamu tidak melakukannya. Jadi ayat ini memberi peringatan yang keras kepada orang-orang yang beriman, supaya setiap perbuatan yang dilakukan oleh mereka tidak bercanggah dengan apa yang mereka perkatakannya, supaya amalan kita tidak bertentangan dengan percakapan kita. Dalam kata yang lain, kita ini menjadi orang yang benar, benar dari sudut kita berkata-kata, selari dengan apa yang kita, dengan perbuatan kita. Boleh kita layak dinilai sebagai orang yang benar. Kalau orang yang tak benar, dia kata lain, dia buat lain, itu orang yang tak benar. Maka Allah SWT dalam ayat ini dia beri peringatan yang keras. Suasana dan realiti kehidupan umat Islam hari ini sangat jelas pertentangannya berbanding dengan apa yang mereka katakan. Contohnya, sebahagian daripada kita bercakap serta memberi nasihat, namun hanya sebahagian kecil sahaja daripada mereka yang beramal dengan apa yang mereka perkatakan. Ini juga khusus bukan saja kepada masyarakat umat Islam umumnya, malah dia adalah peringatan kepada orang yang memberi peringatan. Peringatan juga kepada orang yang mengajar agama. Maka untuk orang yang nak mengajar agama ini bukan suatu perkara yang mudah dan bukan suatu perkara yang boleh diambil ringan. Setiap percakapan yang kita cakap, yang kita nak ajar orang ini, kita dulu perlu sudah beramal dan perlu benar pada kata-kata kita. Kebanyakan daripada kita bercita-cita agar perbuatannya sejajar dengan perkataannya, tapi mereka tidak mampu berbuat demikian walaupun mereka diberi peluang seluas-luasnya serta masa yang panjang untuk melakukannya. Niscaya natijahnya tetap sama seperti asalnya. Hal ini bukanlah bermaksud keseluruhan perbuatan mereka bercanggah dengan apa yang mereka katakan, kerana keadaan seperti itu samalah halnya dengan sikap orang munafik. Kita bukan nak bincang tentang orang munafik, tapi kita nak bincangkan tentang golongan umat Islam itu sendiri. Kita lah, kita mohon perlindungan daripada Allah SWT daripada musibah itu. Maksudnya masih wujud sebahagian daripada akhlak dan perilaku dalam kalangan umat ini yang bercanggah dengan apa yang dikehendaki dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya kita diberi peluang, kita diberi peringatan, kita beringat, ada orang yang ingatkan kita. Maka apabila kita mendapat peringatan itu, apakah yang kita lakukan? Apakah kita mengambil peringatan itu dengan sebaiknya? Maka inilah antara konsep yang kita nak fahami. Salah satunya sebagai mukadimah adalah untuk kita nak dapatkan perubahan itu, kita yang pertama sekali kepentingan untuk kita bercakap benar dalam kehidupan kita. Apabila selari percakapan kita dengan amalan kita, barulah kita ada harapan untuk berubah. Kita akan jadi orang yang benar dahulu. Kemudian penulis memberi contoh tentang
Inilah contoh yang mana cakap lain, amalan kita lain, kan? Contohnya adalah kita sentiasa memperkatakan bahawa anak-anak adalah anugerah daripada Allah, dan tidak seorang pun mendapat memilih dan menentukan jantina anak yang bakal dilahirkan. Tapi apa yang berlaku sebagai contoh, apabila dia mendapat anak yang perempuan, lantas dia merasa sempit dada, ialah kerana keinginannya dia ingin mendapatkan anak lelaki, ataupun dia nak anak lelaki, dia dapat anak perempuan, terus dia lupakan bahawa anak itu adalah anugerah Allah, dan daripada dia bersyukur, dia kufur terhadap nikmat Allah itu. Ini salah satu contoh, kan. Contoh yang lain yang penulis sebutkan di sini, begitu juga kita memperkatakan tentang tuntutan berlaku ihsan terhadap isteri serta bergaul dengan penuh kasih sayang dengan mereka. Tapi kedengaran di sana sini para isteri mengadu perihal perilakuan suami-suami mereka yang garang, kasar, serta tidak bertimbang rasa dan seumpamanya. Kalau kat Malaysia, dua-dua, isteri pun mengadu tentang suami dan suami pun mengadu tentang isteri, kan. Dan juga contoh yang lain kita dapat lihat, ya, kebanyakannya daripada kita bermati-matian memburu serta membolot kehidupan duniawi sehingga melanggar batasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sedemikian seolah-olah kita merasakan akan kekal kehidupan di bumi ini dan persoalan-persoalan akhirat itu tidak wujud. Ini pun satu, ya, contohnya kita memberi nasihat, kita beri peringatan kepada orang dalam keadaan kita sendiri membolot dunia. Banyak sangat dah contoh yang kita lihat pada depan mata kita pada ketika ini. Maka apakah sebabnya? Antara sebab yang penulis senaraikan di sini, sebab kenapa akhlak umat ini bertentangan dengan perkataan mereka. Antara yang pertama, pemikiran dikongkong serta dikuasai oleh fahaman dan kepercayaan yang salah serta negatif yang telah berlalu dalam jangka waktu begitu lama sehingga ia menjadi teras dalam membentuk akhlak dan perilaku seseorang itu. Maksudnya dia hanya terdedah, umat Islam hanya terdedah kepada kefahaman dan kepercayaan yang salah. Sampaikan kefahaman dan kepercayaan yang salah itu menjadi perkara yang membentuk akhlak dia. Contohnya pada zaman ini, manusia kelihatan sangat jauh dengan nilai-nilai kebaikan itu, kan? Semuanya kononnya nak membebaskan jiwa manusia, kan? Manusia itu boleh berhak untuk mendapat apa sahaja, dia boleh berkata apa sahaja, dia boleh membuat apa sahaja. Maka apabila umat Islam sendiri yang tak dapat peringatan, yang tak belajar tentang agamanya, maka dia akan terpengaruhlah dengan benda-benda macam ni. Yang kedua, kefahaman tidak syumur terhadap Islam, lantas tertib dan urutan amal menjadi songsang terbalik sehingga hilang keutamaan. Ini menyebabkan urusan yang bersifat asasi bertukar menjadi cabang amal yang tidak penting atau sebaliknya. Kurang kefahaman kepada agama Islam, maka dia melihat agama Islam itu tak bernilai, agama itu tiada nilai dia. Yang ketiga, keimanan yang dhaif, keimanan yang lemah. Iman ialah pendorong asasi untuk lahirnya amal soleh. Nilai suatu amal soleh itu bergantung sejauh mana kekuatan iman. Imanlah yang mendorong kita, yang menyokong kita untuk melakukan amal. Maka antara sebab yang asas, ya, adalah kurangnya iman. Maka menjadi tanggungjawab untuk, khususnya tanggungjawab ustaz-ustaz, ulama-ulama, adalah untuk pelihara iman umat Islam ini. Di samping kita sendiri perlu jaga juga iman kita.
Lagi antara sebab yang lain ialah usaha mujahadah melawan nafsu tidak digerakkan, yang mana ia diibaratkan sebagai kilang yang melahirkan sifat ikhlas dan siddiq. Mujahadah akan memperteguhkan iman dalam hati di samping mengikis pengaruh nafsu. Lantas lahirlah seorang manusia yang melaksanakan segala kewajipannya di atas dorongan imannya. Maka bila kita kata tadi, kefahaman pun tak ada, keimanan pun tak kuat mana, maka apatah lagi mujahadah dia, usaha mujahadah, usaha dia berlawan nafsu dia lagilah berkurangan. Maka oleh sebab itu lagilah susah untuk seorang itu nak beramal dan menunaikan segala kewajipan Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu itu pun sentiasa memusuhi amal soleh, dan dia tidak mudah untuk memberi laluan kepada satu amal itu untuk mendapat keredaan Allah. Bahkan dia akan mempengaruhi agar segala setiap amal itu terperangkap dalam jaringan serakahnya agar tidak diterima oleh Allah. Antaranya ialah meresapkan, nafsu itu akan meresapkan sifat ujub dalam diri, serta terperasan bahawa dengan sebab dirinya lah suatu amal itu berjaya dilaksanakan. Bahkan lebih teruk lagi, dia akan menggembar-gemburkan kepada manusia akan amalannya, di samping memperelokkan lagi kerjanya di hadapan orang ramai. Lagi teruk, dia akan rasa ujub, dia akan rasa riak tentang amalannya. Maka untuk mencapai akhlak dan kepribadian yang sempurna, berdasarkan kefahaman yang sahih, siddiq, benar lagi ikhlas, untuk kita nak menangani dan mengatasi masalah-masalah yang kita sebutkan ini, secara asas, secara umumnya, mestilah melibatkan perubahan 3 paksi penting, iaitu akal, hati dan nafsu. Ini adalah poin yang penulis memberi cadangan, yang penulis utarakan kepada kita berdasarkan Al-Quran. Maka apa yang penulis nak buat kat sini, penulis nak cuba tunjukkan bagaimana dengan Al-Quran ini memberikan perhatian kepada 3 perkara ini ke arah nak mencetuskan perubahan dalam diri manusia itu. Maka tidak lari daripada 3 ini, akal, hati dan nafsu. Seperti yang kita pernah sebut juga sebelum ini, benda ini dia adalah berkaitan dengan akhlak, dan akhlak itu sendiri ada satu disiplin ilmu yang berdiri dengan sendiri, iaitu ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu tazkiyatun nafs. Apa saja yang kita nak guna istilah-istilah itu, yang mana yang penting kita pasti tidak akan dapat menafikan bahawa ilmu akhlak itu adalah merupakan sebahagian daripada agama Islam. Ilmu yang memperelokkan perilaku mukmin, seorang mukmin. Walaupun pada ketika ini, pada perbincangan ini, kita hanya nak melihat secara keseluruhan, secara umum, kita nak melihat apakah ayat-ayat Al-Quran yang Allah SWT turunkan kepada kita yang kita boleh ambil iktibar, yang kita boleh ambil iktibar, dan insya-Allah kita boleh memperbaiki diri kita. Ketiga paksi yang penting ini, akal, hati dan nafsu. Maka kita perlulah kembali kepada Al-Quran dan melihat apakah Al-Quran ini, bagaimana kalau Al-Quran ini dengan dia sebagai mukjizat yang terbesar. Kita pun kadang-kadang lupa, ataupun kita tak ingat bahawa Al-Quran ini sebenarnya adalah satu mukjizat, dan mestilah bezalah, Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat
hissiyah, kan? Dia bukan mukjizat madiyah, yang mukjizat yang kita boleh nampak secara material itu, kan? Ia adalah satu mukjizat yang kita boleh rasa, kan? Yang kita dapat rasakan mukjizatnya itu. Maka Al-Quran ini akan mencetuskan perubahan serta membentuk satu peribadi baru sebagai seorang hamba yang seluruh hidupnya berada di landasan pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis nak bagi tahu kita, mukjizat hissi yang kita sebut ini adalah dia boleh meledakkan perubahan, dia boleh mencetuskan perubahan. Dengan kata-kata ini dia boleh mencetuskan perubahan, dia boleh mengubah segala jenis manusia daripada pelbagai latar belakang dan suasana, mengubahnya menjadi manusia baru yang mengenal hakikat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala serta menyerahkan seluruh kehidupannya menjadi pengabdian yang tulus kepada Allah. Dia boleh mengubah daripada manusia yang tidak ada arah tuju yang tertentu, tidak ada arah tuju yang benar, kepada dia menuju kepada Allah. Dia mengenal Tuhan dia dan dia boleh hidup dengan dia beribadah penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana firman-Nya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Barulah kita boleh beramal dan kita boleh memenuhi tuntutan ayat ini. Kehidupan solat kita, ibadat kita, hidup kita dan mati kita hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kaedah Al-Quran melakukan proses perubahan kepada individu, mencetuskan ledakan perubahan hingga ke dasar akar umbi serta syumul dan lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan. Yang pertama ini adalah hati. Maka kita akan yang pertama ini adalah akal. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan dia tidak mengetahui sesuatu pun. Maka kita datang ke dalam kehidupan ini dalam keadaan akal kita tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan kita tidak ada pengetahuan tentang apa-apa. Dan apabila kita apabila kita membesar dan kita sudah mula berinteraksi dengan keadaan sekeliling kita, kita akan lama kelamaan kita akan menambahkan lagi maklumat, ilmu dalam diri. Maka sedikit sebanyak akal kita pun akan membesar dan kita pun akan dapat memahami keadaan kita, kita akan dapat memahami diri kita dan kita akan dapat memahami kehidupan sekeliling kita. Maka dalam bahagian-bahagian yang seterusnya ini, penulis dia masuk secara mendalam juga tentang bagaimana akal manusia itu membesar dan hubungan akal manusia dengan perilaku dia. Penulis menerangkan banyak tentang minda sedar dan minda sepada sedar, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Al-Quran ada juga penulis cuba untuk cari persamaan dan cari
titik perhubungan antara konsep minda sedar dan sepada sedar ni dan dengan apa yang Al-Quran sebut. Dan saya rasa kita boleh tinggalkan kerana dia kurang utama, dan yang lebih utama adalah kita nak bincangkan tentang apa yang Al-Quran sebut tentang akal dan bagaimana dia boleh mendatangkan perubahan, kan? So secara ringkasnya apa yang disebutkan sebelum ni dalam perbincangan yang tentang minda sedar dan separa sedar ini, penulis dia berpendapat bahawa manusia itu perilaku manusia itu berbeza dengan percakapan dia adalah kerana perbezaan pegangan antara minda sedar dengan minda separa sedar dia. Pegangan yang dia pegang dalam diri dia itu adalah berbeza apa yang dia berkata-kata di hadapan orang ramai. Apa yang jadi pegangannya sebenarnya itulah yang menentukan apa yang dia buat dan apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia. Jika dia berpegangan, contohnya dia tidak percaya kepada agama, dia berpandangan solat ini sia-sia, maka jangan haraplah untuk dia nak solat, walaupun apa yang dikatakan di mulutnya itu tentang kepentingan solat, ataupun tentang keagungan solat itu, maka dia itu hanyalah pada kata-kata dia sahaja. Okey, baik. Maka siapa yang memperhati kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapati banyak saranan yang digunakan bagi memantap dan menanam kefahaman yang benar dalam dirinya, dalam minda separa sedar, maksudnya dalam pegangan dia, pegangan sebenarnya. Antara saranannya yang paling penting ialah yang pertama, yang berkaitan dengan akal ini, ialah keyakinan. Keyakinan dia, yang ini keyakinan terhadap suatu fikrah atau idea adalah langkah pertama dalam perjalanan untuk melakukan perubahan, kerana akal sedar akan membenarkan pemikirannya itu melalui minda separa sedar bagi menjadikan perilaku yang menggambarkannya terbit secara spontan dan automatik. Di sini jelaslah kenapa Al-Quran dapat memuliakan akal dan sentiasa membicara dengannya serta meyakinkannya tentang kepentingan idea yang dikemukakan. Maksudnya penting untuk kita yakin dahulu, barulah kita boleh berubah, kan? Siapa yang membaca dan memahati Al-Quran akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar lagi maha tinggi berbicara dengan akal kita dan menjelaskan kepada kita banyak perkara. Pada kebiasaannya meyakinkan kita terhadap apa yang dikehendakinya. Maksudnya Allah SWT bukan sahaja menyuruh untuk kita beribadah kepada Allah, contohnya, kan? Bukan hanya menyuruh untuk melakukan kebaikan, malah Allah SWT menjelaskan kepada kita sebab dan hikmah terhadap tuntutan dan suruhan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nak bagi yakin pada kita, kan? Bila kita yakin, barulah kita boleh beramal, kan? Allah SWT berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan, al-ayat, keterangan-keterangan supaya kamu berfikir dan mengambil iktibar. Supaya kita berfikir dan ambil iktibar. Contoh yang saya nak kongsikan pada pagi ini sebelum kita tamatkan, contoh keyakinan yang kita boleh ambil iktibar adalah keyakinan yang ditonjolkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj.
kita pun dah masuk dalam bulan Rejab kan, di mana peristiwa Isra Mi'raj pun kita akan lalui hari Isra Mi'raj. Maka kita boleh tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana keyakinannya kepada Nabi kita dan kepada apa yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, mana yang kita tahu, ialah merupakan satu mukjizat yang berlaku di luar akal fikiran manusia. Memang di luar akal fikiran, memang bukan satu perkara yang biasa. Dan kalau orang-orang biasa cakap itu, memang kita pun susah nak percaya. Tapi dia bukan satu mukjizat yang Allah Ta'ala gunakan kepada Nabi kita. Dan Nabi kita pun sebagai orang Muslim, kita mau beriman bahawa Nabi kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Maka yang kita nak tengok adalah pada akhir kisah Isra dan Mi'raj ini, apabila Nabi kembali ke Mekah, maka kembali ke Mekah, datanglah kepada Nabi Abu Jahal kan, bertemu Nabi di hadapan Kaabah. Maka Abu Jahal bertanya kepada Nabi, Nabi buat apa kat situ? Maka Nabi pun kemudian menceritakan kepada Abu Jahal tentang Nabi pada malam tadi diisrakan oleh Allah SWT ke Baitul Maqdis, dan kemudiannya dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah ke langit, kemudian turun balik ke Baitul Maqdis dan kembali ke Mekah dalam malam yang sama. Maka Abu Jahal pun tengok, betul ke? Maka dia Abu Jahal tengok, lihat bahawa ini adalah merupakan peluang untuk nak menyangkal lagi Nabi, nak menentang lagi Nabi. So tentulah Abu Jahal memang tak terima apa yang Nabi cakap. Abu Jahal nak gunakan perkhabaran yang pelik ini, nak menunjukkan lagi kepelikan dan kebohongan. Contohnya dia nak melihatkan bahawa Nabi ini dah menjadi gila kan. Boleh pula mendakwa pergi ke tempat yang jauh dan kembali dalam satu hari. Maka Abu Jahal pun kumpulkan orang-orang Quraisy, dan bila dikumpulkan itu, Nabi pun cerita balik tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Maka orang ramai pun mulalah gelakkan Nabi, memaki Nabi, mempelekehkan Nabi, mengatakan Nabi ini sudah menjadi gila. Tak mungkin bagi seorang manusia itu pergi ke Baitul Maqdis dan kembali dalam satu hari sahaja. So maka dalam keadaan itu, dalam keadaan orang-orang di sekeliling Nabi, dalam keadaan orang sekeliling Nabi menolak Nabi, malah diriwayatkan juga dalam hadis ada orang-orang Islam yang dah Islam pada ketika itu murtad kerana perkhabaran ni kan. Maka mereka pun ada sebahagian mereka pergi kepada Abu Bakar kan, dengan harapan kalau orang Quraisy ini dapat meragukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka orang lain lagilah akan timbul keraguan dalam diri mereka kan. Maka mereka pergi kepada Abu Bakar. Mereka bertanya kepada Abu Bakar, tahu tak apa yang dikatakan oleh sahabat kamu itu? Abu Bakar kata tak. Maka mereka berkata, sahabat kamu itu mendakwa dia telah pergi ke Masjidil Aqsa dan dia kembali ke Mekah dalam satu hari. Perkara ini mustahil lah dalam keadaan pada ketika itu perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa memakan masa yang lama kan, berbulan-bulan. Maka apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Adakah Sayyidina Abu Bakar ragu? Sayyidina Abu Bakar menjawab balik, awaqala dhalik, adakah
dia berkatakan itu? Adakah Nabi katakan itu? Abu Bakar tak mengatakan betul ke? Ya ke? Tak mungkin Nabi cakap macam tu. Abu Bakar tak jawab macam tu kan? Sebab apa? Yang pertama, orang-orang kafir Quraisy itu sendiri kita tak boleh nak percaya diorang kan? Sebab diorang sendiri golongan yang memang tak boleh dipercayai, yang bukan orang-orang yang benar kan, yang bercakap benar. Maka Sayyidina Abu Bakar, kita dah dapat lihat dah keyakinan dia pada soalan, jawapan dia pertama ni, wa qala dzalik, adakah Nabi Muhammad kata betul-betul kata na'am? Orang-orang itu kata na'am, ya. Maka jawab Abu Bakar, in kana qala dzalik laqad sadaq. Sekiranya Nabi berkata demikian, maka Nabi itu benar. Inni la usaddiquhu ala ab'adu min dhalik. Sungguhnya aku akan membenarkan khabaran daripada Nabi ini. Dia akan membenarkan perkara yang lebih pelik, lebih jauh aneh daripada itu. Abu Bakar kata dia akan membenarkan benda yang lebih pelik, lebih aneh daripada ini. Maka ini nak menggambarkan betapa keyakinannya yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar, betapa Abu Bakar dia bersifat benar terhadap dirinya. Maka oleh sebab inilah Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia benar-benar dia sudah benar daripada dengan syahadah dia, benar dengan dia bersaksi bahawa Allah Tuhannya, dan dia kesaksiannya kepada Nabi sebagai Rasulullah. Maka datang apa sahaja, walau apa pelik sekalipun, sekiranya dia datang daripada Rasulullah, maka dia pasti akan membenarkan dia akan yakin, dia akan beriman dengan apa yang berlaku. Maka inilah sikap yang kita nak pupuk dalam diri kita, keyakinan-keyakinan yang kita lihat ini sudah pasti kita susah untuk sampai, dan mungkin kita tak akan sampai pada tahap keyakinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kan, tapi dia menjadi inspirasi dan motivasi kita kan, untuk terus teguh dan menjalani kehidupan kita dan berpegang teguh kepada agama kita, agama Islam. Moga-moga apa yang kita kongsikan sikit sebanyak pada pagi ini kita dapat ambil manfaat. Yang baik itu adalah daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tamatkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.